slot seterusnya ini kita akan sampaikan kepada anda perbincangan mengenai satu inisiatif di bawah Kementerian Sumber Asli dan juga Kelestarian Alam NRES, iaitu inisiatif Gaya Hidup Hijau. Jadi untuk mengulas mengenai perkara ini, saya sangat berbesar hati bersama dengan Dr. Nurul Muiz Murad, iaitu Ketua Pegawai Eksekutif Yayasan Hijau Malaysia. Selamat datang ke Selamat Pagi Malaysia, Doktor. Baiklah, Doktor. Kita teruskan, Doktor. Mungkin Doktor boleh mulakan dengan sedikit latar belakang mengenai Yayasan Hijau Malaysia ini, terutamanya dalam mengenengahkan inisiatif gaya hidup hijau di kalangan rakyat Malaysia ini. Baik, terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih kepada semua. Jadi saya Dr. Muiz Murad, Ketua Pegawai Eksekutif Yayasan Hijau Malaysia. Yayasan Hijau Malaysia, kami adalah satu agensi di bawah Kementerian Sumber Asli dan Kelestarian Alam NRES lah. Jadi Yayasan Hijau Malaysia kami telah beroperasi selama 10 tahun daripada 2013 dan kami bertanggungjawab untuk mempromosikan, memupuk dan menerapkan kesedaran tentang elemen-elemen kelestarian lah. Dan sekarang ni kita panggil climate lah, climate education dan climate action. Jadi sebelum ni peranan Yayasan Hijau mau menjurus ke arah climate education. Kita memupuk kesedaran kepada golongan-golongan masyarakat lah, sekitar di seluruh Malaysia, tak kisahlah daripada peringkat sekolah, peringkat komuniti dan sebagainya semua. Tetapi tahun ini kementerian berpendapat bahawa perlu diadakan satu inisiatif di mana kita bukan sahaja mempromosikan ataupun melakukan program-program kesedaran, tetapi juga program-program di mana kita boleh memupuk dan menerapkan budaya kelestarian ni lah. Jadi hence kita panggil inisiatif gaya hidup hijau. Sebab kalau kita tengok gaya hidup hijau ni kita kena menerapkan dalam kita punya kehidupan seharian lah, kan. Jadi bukan senang transformasi tingkah laku, transformasi budaya dan sebagainya apa semualah. Jadi bila kita sebut pasal gaya hidup hijau ni dia ada banyak fokus area dia, daripada kelestarian tenaga, kelestarian air, kan, pengurusan sistem pepejal, biodiversity dan sebagainya apa semualah, kan. Jadi itu yang kementerian dan juga Yayasan Hijau Malaysia kita cuba nak mempertengahkan bermula daripada tahun ni dan tahun-tahun yang akan datanglah. Dan pada masa yang sama kami ingin menggunakan ruang ni untuk juga mempromosikan pengecualian cukai. Sebab ramai tak tahu pihak-pihak korporat dan juga individu-individu mereka boleh mendapatkan pelepasan cukai jika mereka menerapkanlah elemen-elemen gaya hidup hijau ni di dalam kehidupan seharian mereka lah. Jadi mereka boleh berhubung dengan Yayasan Hijau Malaysia untuk mendapatkan pelepasan cukai. Itu pun kita cuba nak ketengahkan tahun ni. Okey, kalau kita lihat tadi visual-visual yang memaparkan usaha-usaha Yayasan Hijau Malaysia ini bersama dengan masyarakat. Dari aspek kerangka pelaksanaan untuk mendidik itu pula bagaimana? Jadi tahun ni kementerian telah launch kita punya inisiatif kempen ni bulan 12 bulan Januari, dan kami melaksanakan 2 peringkat, di peringkat kementerian dan kita melaksanakan di peringkat negeri jugalah. Jadi di peringkat kementerian kita melaksanakan 3 program, iaitu kita memanggil rakan-rakan strategik lah, pihak-pihak NGO dan sebagainya semua untuk menggunakan kawasan kementerian ni sebagai satu platform di mana mereka boleh membuat pameran lah tentang inisiatif ataupun produk-produk ataupun servis-servis yang mereka laksanakan. Satu. Keduanya, kita adakan sesi perkongsian. Jadi kita jemput penceramah dan sebagainya semua yang sedang atau telah menjalankan segala inisiatif gaya hidup hijau ni untuk berkongsi dengan masyarakat lah. Jadi kita open kita punya sesi ni, kita buat di peringkat Putrajaya, kita buat di FB Live dan sebagainya pun. Jadi kita jemput semua untuk turut sama
percuma, tak ada masalah. Dan ketiganya kita adakan sesi demonstrasi jugalah. Jadi setakat ni kami telah mengadakan satu event di bulan 2 hari itu, kan. Dan kita akan adakan satu lagi event bulan 3 ni di pihak kementerian lah. Dan kita telah mengadakan 8 program jelajah satu Malaysia so far lah. Daripada bulan 1 ke bulan 3 ni so far. Dan kalau untuk melengkapkan strategi dan juga inisiatif pelaksanaan tersebut, saya amat tertarik dengan 4 tema yang digunakan. Pertama, sisa sifar. Yang kedua, tenaga hijau. Yang ketiga, air lestari. Dan keempat, eco-green lifestyle. Betul. Mungkin doktor boleh perincikan setiap tema yang dibawakan untuk melaksanakan inisiatif ini. Jadi bila kita bercakap tentang gaya hidup hijau ni, kena ada elemen dia lah, kan? Sebab kita nak terapkan dalam kehidupan seharian. Jadi kementerian dan juga yayasan berpendapat bahawa perlu ada elemen satunya kelestarian tenaga lah. Jadi kami mempromosikan contoh dia penggunaan tenaga solar dalam kehidupan harian, kan? Dan juga boleh dapat pelepasan cukai lah kat situ, kan? Elemen-elemen kecekapan tenaga, kan? Penggunaan motosikal elektrik, kereta elektrik dan sebagainya. Semua ini merangkumi dalam kelestarian tenaga lah. Jadi kita ada elemen kelestarian air, penjimatan air, penggunaan sistem pengurusan air hujan dan sebagainya, semua toilet mesra alam, kan? Dan juga mesin dispenser yang tidak menggunakan air biasalah, dia menggunakan air daripada atmosfera lah. Dan kita juga pengurusan sistem pembejalan lah. Jadi kita nak mengurangkan tahun ni di peringkat kementerian dan juga di peringkat negara, pengurangan sisa pembejalan plastik, contoh dia sisa makanan. Sekarang di bulan Ramadan banyak sisa makanan, tekstil, minyak masak terpakai, dan juga bahan sisa daripada elektronik, contoh dia lah. Dan kita nak menggalakkan, memperkasakan biodiversiti lah, termasuk penanaman pokok, dan juga kelestarian alam dan sebagainya. Okey, sehingga hari ini bagaimanakah program-program yang telah pun dilaksanakan? Kan kalau boleh doktor juga berkongsikan tentang kejayaan-kejayaan program ini. Pada bulan 2 kami telah mengadakan satu program di pihak kementerian lah, untuk mempromosikan penggunaan baju kompos. Jadi kita telah adakan sesi demonstrasi bagaimana nak buat teknik menghasilkan kompos daripada sisa-sisa makanan, kan? Dan juga menggunakan mesin, sebab tak semua orang dia boleh tunggu sampai 2 minggu lah untuk hasilkan kompos. Jadi ada mesin sekarang di mana overnight kita dah boleh hasilkan kompos, baju kompos. Dan baju kompos tu kita boleh gunakan untuk kita punya tanaman pokok dan sebagainya semualah. Itu kita telah buat pada bulan 2. Kita juga telah mengadakan sesi perkongsian, bersama pakar-pakar daripada Universiti Islam Antarabangsa. Mereka mengkongsikan tentang ekoturism di Muar, jungle school di Gombak dan sebagainya. Dan kita juga telah mengadakan 8 program, di Sabah. Kita telah mengadakan 2 program lah di Tawau dan juga di Kota Kinabalu. Kita telah mengadakan satu program di Labuan bersama komuniti wanita tani di sana. Kami telah mengadakan satu program di Sarawak, di Bintulu, dan kita juga telah mengadakan program-program di Semenanjung lah. Seperti contoh dia, kita mengadakan satu program di Sabak Bernam bersama komuniti kampung di Sabak Bernam. Itu kita telah buatlah semasa bulan 1 hingga bulan 3 ni. Untuk bulan kehadapan, bulan 4, 5, 6 sehingga bulan 12, apakah perancangan Yayasan Hijau? Jadi untuk bulan 3 ni kami akan mengadakan satu program di peringkat kementerian pada 29 hari bulan ni, iaitu hari Jumaat ni, iaitu program berunsur eco-free market, iaitu economy of giving lah. Maksud dia kita menjemput masyarakat untuk datang di blok kementerian di F11 untuk menyumbangkanlah pakaian-pakaian tidak terpakai, barang-barang mainan kanak-kanak dan sebagainya semua untuk kita kasih dekat golongan-golongan asnaf lah. Jadi kita adakan kempen tu daripada 29 sehingga 5 hari bulan. 29 tu kita akan adakan sesi perkongsian bersama NGO yang buat program Eco Free Market ni. Kita juga akan adakan satu perkongsian dengan satu NGO ni dinamakan Cycle Dios. Mereka memperkasakan budaya berbasikal, kan? Dan yang ketiganya kita ada satu sesi demonstrasi bersama satu NGO di mana mereka ajar macam mana nak buat body scrub menggunakan
coffee punya grind yang terpakai lah. Dan juga saya nak mempertengahkan di sini di mana program-program kami ini kami buat dengan pelbagai pemegang taruh lah. Kami buat dengan pihak-pihak NGO, kami buat dengan subject matter expert lah daripada IPTA dan sebagainya. Kami juga buat dengan kami punya sponsor lah daripada golongan corporate dan sebagainya semua. Dan kami juga buat dengan kementerian-kementerian lain. Contoh dia kami buat dengan Kementerian Belia dan Sukan di mana kami bekerjasama dengan KBS melalui program rakan muda mereka lah. Jadi mereka ada program rakan muda, rakan bumi. Jadi kita tarik belia-belia rakan muda ni untuk turut sama dalam program-program kempen Gaya Hidup Hijau ni. Mungkin sedikit pandangan doktor tentang cabaran untuk kita mengubah kehidupan gaya hidup yang konvensional, kita ubah kepada gaya hidup yang lebih hijau ini. Apakah cabaran-cabaran yang Yayasan Hijau ataupun doktor dapat lihat sepanjang pelaksanaan program-program yang doktor sebutkan sebentar tadi? Cabarannya ialah dari segi kita memupuk gaya hidup hijau tu dalam diri kita sendirilah. Kesedaran tu kita memang sentiasa buatlah di peringkat sekolah, di peringkat masyarakat dan sebagainya semua. Jadi inisiatif gaya hidup hijau ni bukan sahaja satu inisiatif yang once off kita buat tahun ni, tetapi kita mempunyai perangkaan jangka masa panjang di mana kita sedang mengumpul dana untuk memastikan bahawa selepas kita dah createkan kesedaran ni, kita akan buat, kita panggil climate action lah. Kita climate action, kita sediakan contoh dia resources dan juga infrastruktur dan sebagainya untuk memastikan bahawa masyarakat selepas dia dah dapat ilmu tu, kesedaran dan sebagainya, dia juga boleh kata orang mempraktikkan apa yang dia telah belajar lah. Dan pada masa yang sama perlu insentif. Sebab kalau tak ada insentif, masyarakat ni dia buat sekali, lepas tu dia tak nak buat dah. Jadi kami bekerjasama contoh dia dengan Touch 'n Go Digital dan sebagainya untuk mengadakan satu inisiatif di mana apa sahaja aplikasi ataupun amalan gaya hijau ni, pihak masyarakat akan dapat insentif lah dari bentuk kewangan dan sebagainya apa semualah. Jadi ultimate dia ialah kita nak memupuk atau nak mencipta duta-duta hijau ni, green ambassador ni lah kan, antara semua lapisan masyarakat Indonesia ni. Dan paling penting adalah di kalangan anak-anak kita lah yang akan menerajui masa depan alam ini. Terima kasih banyak-banyak kepada Dr. Nurul Muiz Murad, iaitu Ketua Pegawai Eksekutif Yayasan Hijau Malaysia, kerana sudi berkongsi kepada kita semua berkenaan dengan inisiatif Gaya Hidup Hijau di bawah Kementerian Sumber Asli dan juga Kelestarian Alam NRES. Dan